Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita di penghujung bab pertama, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan firmannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 32 surah Al-Isra, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabudz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Telah mencerita oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Dan bersabda ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau jadikan bagi Allah akan menyengutui, yakni menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, dan ia juga menjadikan akan dikau bersembah aku, kerana Allah lah yang menjadikan manusia, menjadikan segala makhluk. Kenapa mesti ada percaya Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersembah aku, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa? Dosa yang paling besar, mensyirikkan Allah. Kemudian apa? Bersabda ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bunuh anak engkau. Yang kedua, dosa besar yang kedua, membunuh manusia, yakni bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Sanggup bunuh anak kerana takutkan anak itu ambil harta daripada bapanya. Ini adat masyarakat Arab. Apabila dapat anak lelaki, mereka akan perhatikan, mereka takut anak lelaki ini akan ambil harta dan menyusahkan, maka bunuh siap-siap. Dan ada ketikanya mereka bunuh anak perempuan kerana mereka takut anak perempuan itu membebankan hidup, maka dibunuhnya. Dosa besar membunuh nyawa manusia. Bersembah aku, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya lagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Wallahu a'lam. Maka ayat 32 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras perbuatan zina. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Iaitu melakukan apa jua bentuk
perkara yang boleh menjerumuskan diri kepada angkara zina. Dan ianya dijelaskan lagi oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kamu daripada 7 yang membinasakan, iaitu 7 dosa besar. 7 dosa besar. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, membunuh nyawa manusia. Yang ketiga, melakukan zina. Maka zina ini diletakkan kategori tangga yang ketiga dalam senarai 7 dosa besar. Itu akan kita perbahaskan lagi. Cuma nak dijelaskan di sini, 7 dosa besar Rasulullah sebut dengan istilah 7 yang membinasakan. Kerana 7 dosa besar ini menyebabkan seseorang itu dilempar, dicampak ke dalam neraka. Wal-'iyazubillah. Ya. Yang akan dibicarakan nanti di padang mahsyar ialah dosa-dosa besar. Dosa kecil moga-moga mendapat pengampunan di alam barzakh. Itu rahmat. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya sediakan alam barzakh untuk umat manusia. Bukan ke tak payah ada alam barzah lah, jimat kos lah, costing apa alam barzah tu, manusia akan cakap macam itulah. Apabila Allah Ta'ala sediakan alam barzah itu melibatkan kos. Jadi pernah seorang mu'alaf ditanya dengan Walid, apa perlunya alam barzah tu? Kenapa tak terus saja ke alam akhirat? Simple Ustaz kan, dia kata terus alam akhirat lah, bicara teruslah, kenapa nak ada alam barzah lah? Hikmahnya, kata Walid, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim, alam barzah itu adalah satu penempatan untuk mendapat pengampunan dosa-dosa kecil. Habis kata dosa besar itulah yang akan nanti dibicarakan di mahsyar. Berat. Sebab itu zina ni menduduki tangga yang ketiga yang akan menerima perbicaraan, kerana di dosa besar. Sebab itu Rasulullah menyebut istilah yang membinasakan. Wal-'iyazubillah. Baik. Mungkin Umi bertanya kan, kenapa tak habiskan aja semalam? Kenapa panjang sangat perbicaraan? Baik, kerana membicarakan tentang faraj ini, yang merupakan, kita kata, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Kerana baik, apabila merujuk kepada ayat 72 surah Al-Ahzab yang maklum, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha. Baik, ila akhiril ayat 72 surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawasanya kami telah letakkan amanah kepada 7 petala langit, 7 petala bumi, dan juga kami letakkan amanah ini kepada gunung ganang. Terkejut ialah bagi kita lah, kerana Allah menyatakan lagi fa abaina an yahmilnaha. 7 petala langit tak sanggup nak pikul amanah. 7 petala bumi tak sanggup nak pikul amanah.
Gunung ganang yang action, ya gunung pulai, gunung panti kota tinggi. Gunung ganang pun tak sanggup nak pikul amanah. Apatah lagi kita kata maknanya kalau kita rujuk kepada alam daratan tak sanggup, alam lautan tak sanggup, alam haiwan tak sanggup, alam tumbuhan tak sanggup. Yang sanggupnya ialah manusia. Manusia yang sanggup memikul amanah. Jadi ada seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat, dan riwayat ini telah ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, dan juga ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Ya. Kenapa begitu sekali 7 petala langit, 7 petala bumi? Ya, alam daratan, alam lautan, alam tumbuhan, alam haiwan tak sanggup. Manusia yang hidup di, kita kata, dalam lingkungan kemanusiaan, alam manusia, sanggup pula. Baik. Maka seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beratnya amanah ni? Budak muda kata, apa baranglah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, beratnya amanah di sini ialah memelihara, menjaga kemaluan. Itu yang datang ahsanat farjaha. Allah Subhanahu wa taala puji keluarga Imran, bukan keluarga Ustaz Hanafiah. Ali Imran, keluarga Imran itu, kerana Allah Taala sebut ahsanat farjaha, ya, keluarga Imran. Yang mana dari situlah lahirnya Maryam dan lahirnya baginda Isa alaihi salam, ya, yang kita faham Allah puji daripada bonda Maryam, dan begitu juga Maryam kerana dapat memelihara kemaluannya. Jadi kalau kita kata hebat keluarga Maryam ni, keluarga Imran ni, kenapa tak keluarga-keluarga yang lain kan? Kerana kan kita ada anugerah keluarga misali, kan? Keluarga Maryam ni misali apa pula? Keluarga Imran ni misalinya apa pula? Ahsanat farja, memelihara kemaluan. Baik, maka ni yang panjang bicara, menyatakan bahawa beratnya amanah daripada banyak-banyak amanah. Amanah yang paling berat ialah menjaga dan memelihara kemaluan. Daripada banyak amanah, amanah yang paling berat ialah menjaga dan memelihara kemaluan. Baik. Dah faham yang itu? Baik. Maka sebut sahaja kemaluan, ia adalah anggota yang dah dijelaskan kepada kita. Asy-Syaikh Abdul Qadir dah jelaskan kepada kita. Almarhum Asy-Syaikh Abdul Qadir dah jelaskan kepada kita apa tujuan Allah Ta'ala jadikan kemaluan, apa manfaat untuk kehidupan dunia, dan apa manfaat untuk kehidupan akhirat. Dah jelas. Yalah, apa pula yang nak dijelaskan? Baik. Apabila sebut saja anggota, jadi anggota ni dia akan berhubung dengan apa yang disebut hati sanubari. Balik semula. Kerana Imam Ghazali menyatakan al-qalbu kal-haudi tajri ilaiha arba'atu anhurin. Hati sanubari manusia
bagaikan kolam yang mengalir masuk 4 batang sungai. Baik. Tak ada di situ disebut, maknanya kalau mata, apa yang mata melihat mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang telinga dengar mengalir masuk dalam kolam hati. Kemaluan mana ada mengalir masuk dalam kolam hati? Baik. Maka apa pun Imam Ghazali nyatakan lagi, al-qalbu malakul muta'. Hati itu adalah raja yang ditaati, dipatuhi. Jadi hati sanubari akan koman kepada anggota-anggota. Dan hati sanubari ini, kata Imam Al-Ghazali, nanti akan perbahasan panjang. Hati sanubari terdiri daripada 2 nilai, 2 unsur, akal dan nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Maka nafsu melahirkan perasaan, jadi perasaan ini akan kuat mempengaruhi kemaluan. Itu yang nak faham. Perasaan inilah yang paling kuat mempengaruhi kemaluan. Baik, bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala perakukan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kerana manusia diberikan 2 unsur. Yang pertama unsur akal, yang kedua unsur nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Fikiran dan perasaan itulah disebut sebagai hati sanubari. Berbeza dengan malaikat. Malaikat hanya ada unsur akal sahaja. Dan berbeza dengan binatang haiwan maupun tumbuhan yang hanya ada unsur nafsu sahaja. Pun begitu di alam manusia, di alam manusia Allah Subhanahu wa taala dah tasyakul dan tasawurkan. Tasyakul bentuk, tasawur rupa. Kita kata design. Allah desainkan rupa bentuk kerangka manusia ini, di mana kemaluan itu letaknya di tengah, bukan di atas. Otak tu paling atas. Otak paling atas. Kemudian dada, fis sudur, dada di tengah-tengah. Yang bawahnya adalah kemaluan. Kalau kita fikir, lihat antara otak, dada, kemaluan. Otak paling atas, dada, barulah kemaluan. Maka ianya memberi nilai kepada manusia. Keutamaan manusia itu pada akal, fikiran. Itu utama. Jadi manusia kena sentiasa jaga, maknanya kita kata memberi tumpuan kepada apa yang disebut kesuburan akal, fikiran. Selain daripada memberi kesuburan kepada dadanya dan juga kepada kemaluannya. Tapi itu bukan keutamaan. Nak faham yang itu. Berbeza dengan binatang. Kerana binatang itu memang ada otak. Tapi otak binatang bukan untuk akalnya. Kerana dia tak ada akal. Monyet ada otak tak? Ada. Orang Melayu cukup bijak. Hebat orang Melayu. Dia kata otak udang. Otak udang tu kat mana? Nak tanya Umi. Otak udang tu kat mana? Kepala udang. Jadi kat kepala udang. Jadi kenapa orang Melayu kata otak udang? Nak jelaskan, tak sama dengan otak manusia. Udang itu haiwan yang memang ada otak,
Tapi otak tu bukan untuk berfikir. Otak tu juga lebih tumpuan kepada perasaannya. Macam juga binatang. Binatang ada otak, tapi otak bagi binatang tu bukan untuk fikiran. Tapi otak binatang tu semua untuk perasaan. Jadi, ingat Tok Mok masa Walid pergi Pulau Tinggi. Tok Mok tanya, macam mana nak ngakal monyet? Kerana monyet dekat Pulau Tinggi tu, dia kalau makanan dah tak ada dekat hutan-hutan di Pulau Tinggi, jadi rumah Tok Mok menjadi tumpuan. Tak nak marah lah. Habis dengan dengan telur ayamnya semua dah jadi makanan apa pun. Cili pun dah jadi makanan monyet tu. Jadi apa nak buat tu Ustaz? Saya kata ginilah, maknanya kita bukanlah pandai, cuma kita kata nak sejukkan hati Tok Mok, beritahu dia bahawa apa pun kita lihat kelebihan manusia, Allah beri dua, akal dan nafsu. Monyet ni Allah Ta'ala beri dia nafsu, Allah Ta'ala tak beri dia akal. Tu Tok Mok tanya, bukan ke monyet tu ada otak? Otak monyet bukan untuk berfikir. Otak monyet untuk nafsu, untuk nafsu, untuk perasaan monyet tu sendiri. Wah, dia kata kalau gitu senang kita nak ngakal monyet. Tok Mok boleh berfikir dan berfikir dan berfikir dan berfikir, cari idea. Monyet dia tak boleh fikir. Itu perasaan dia nak makan, dia tak kira lah apa pun yang dia punya perasaan dia. Manusia makan itulah yang dia makan. Baik, oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita Al-Burhan. Apa dia? Bahawa bagi binatang, oleh itu dia alamnya berbeza dengan alam manusia. Kerana alam manusia ini dia merangkumi. Manusia boleh berdiri, manusia boleh tunduk rokok, manusia boleh sujud. Jadilah ibadah salat. Berbeza dengan binatang. Contohnya seperti lembu, kambing, kuda. Dia hanya boleh rokok sahaja. Itu adalah kita kata lumrah alam haiwan, dia rokok, dia tunduk. Alam tumbuhan, dia berdiri je. Ada tak pokok yang rokok? Yalah, yang kita nampak pokok tu berdiri tegak lah. Kalau pokok tu dah mula rokok, iktidal, sujud, kita pun lari. Kan? Pokok tu dah memang begitu. Alam tumbuhan tu alam dia berdiri. Alam binatang tu, alam dia rokok. Alam manusia multi, MPV. Boleh berdiri, hebat manusia. Boleh rokok, boleh sujud. Habis laut tu alam dia tu sujud. Sebab itu ombak tu tinggi macam mana pun dia akan menggulung. Ombak tinggi macam mana pun dia akan menggulung. Gulung ke bawah kerana dia sujud. Baik, nak faham yang itu. Maka alam binatang ni, alam haiwan ni dah memang dia rokok. Apabila dia rokok, menunjukkan bahawa otak binatang, otak haiwan ni separas dengan kemaluan dia. Dia tiga-tiga. Kemaluan dia punya otak dia punya dada dia punya kemaluan dia separas. Tak kiralah sama ada dia binatang al-an'am ataupun jenis al-bahimah. Jadi setelah kita faham perkara tu, baru kita faham. Oleh itu, bagi al-bahimah, binatang buas, maupun al-an'am, binatang-binatang ternakan, dah desainnya tu begitu. Allah desainkan dia begitu. Maknanya oleh kerana otaknya, dadanya
kemaluannya separas kerana semuanya menumpukan kepada soal nafsu untuk melahirkan perasaan. Maka berbeza dengan manusia, kerana manusia menanggung amanah. Oleh kerana manusia menanggung amanah, Allah desainkan, ya Allah maha berkuasanya Allah, ma khalaqta hadza batila, otaknya paling tinggi, barulah dadanya, barulah kemaluannya. Ada di situ, in English language you call what? Ada di situ disebut priority. Min babil aula, orang Arab juga sebut aulawiyat, keutamaan. Baik, dah memahami perkara itu, barulah kita dapat menjelaskan. Sebab itu semalam kita belajar hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut kemaluan itu dengan kalimah zib-zibihi, zalba, membawa erti gerakan yang tak dapat dihentikan. Kerana setelah menerima arahan daripada hati sanubari, dia pergi kepada kemaluan. Kemaluan itu arahan yang tak mampu nak dihentikan, kerana akan wujud di situ perasaan ketagihan. Perasaan ketagihan. Baik, maka lanjutan daripada itu, sebab itu di akhir tentang membahaskan fasal yang kelima yang kita bahaskan semalam, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir almarhum jelaskan kepada kita tentang penjagaan, kan? Penjagaan, jaga penglihatan mata, dan yang kedua jaga perut. Maknanya pastikan yang makan itu makanan yang halal. Minuman-minuman yang halal. Dikhawatiri nanti dia akan dah jelas perkara itu. Baik, maka daripada itu syariat Allah menetapkan binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, binatang-binatang yang diharam makan dagingnya. Binatang-binatang yang diharamkan makan dagingnya, contohnya kita dah bahas tentang khinzir, babi. Kerana kita faham babi itu dia ada dua sifatnya selaku binatang al-an'am, kerana kukunya. Dan babi itu dia merupakan binatang al-bahimah, binatang buas, kerana taringnya. Jadi kalau kita makan daging babi itu, memang ialah bahayanya makan daging-daging yang Allah Ta'ala haramkan. Dia akan mewarisi sifat-sifat yang disebut sifat-sifat kebinatangan. Dan sifat-sifat kebinatangan ini, binatang, haiwan, tumpuannya kepada kemaluan. Kenapa? Kerana dah diseparas, dah separas antara otak, dada, kemaluan. Jadi binatang ni akan tumpuannya kepada perasaan, kehendak, keinginan, taste, bukan lagi kepada pertimbangan akal, fikiran. Wal-iyazubillah. Baik, maka kerana ini, sebab itu datanglah syariat, maknanya mengharuskan
mana-mana binatang-binatang ternakan, lembu, kambing, maupun yang masyhur iaitu unta, untuk dikasih, maknanya dipotong kemaluannya. Mandul, istilah mandul dalam bahasa Arab tu kha titik sad ya, kha sad ya, khasi ataupun ikhsa, alif kha sad alif hamzah. Jadi ya tu nukilat kulibat jadi hamzah. Daripada kha sad ya jadi ikhsa, alif kha sad alif hamzah, nukilat kulibat. Itu pindah tukar. Baik. Jadi ikhsa, Umi sebut apa tu? Pemandulan. Tak dimandulkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjalani ibadah korban dengan 2 ekor kibas yang dikasih, dimandulkan. Ada hadis riwayat daripada Abi Daud 3 ekor kibas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih untuk ibadah korban, yang mana ketiga-tiga kibas itu juga dikasih, dimandulkan. Maknanya dipotong kemaluannya. Jadi kenapa begitu? Baik, kerana hukum fiqah harus mengkasihkan binatang-binatang ternakan atas 3 tujuan. Yang pertama, taksirul lahmi, membanyakkan daging pada susuk tubuh badannya. Yang kedua, qasirus saman, sedikitkan ataupun taksir. Kalau tadi ni qaf sad ra, tadi kaf sa ra, menyedikitkan lemak. Sin mim nun tu lemak, samanun lemak. Jadi boleh memandulkan binatang ternakan ini atas 3 tujuan. Taksir kasara, membanyakkan daging pada susuk tubuh badannya. Qasir, mensedikitkan lemak pada tubuh badannya. Dan yang ketiga, tatyibul lahmi. Tayyaba yutayyibu, tatyib, kita kata dalam bahasa Melayu ranum, meranumkan daging dia. Kerana antara masalah binatang-binatang ternakan ni, kalau kita tidak pandai menyembelih, nanti darah tu tak keluar sempurna daripada penyembelihan, menyebabkan daging tu berbau. Jangan kata orang Melayu je tak ada orang kata kepakaran sembelih. Arab lagi pula. Ni cincai astagfirullahalazim, tak baik ngata-ngata orang Arab, kan? Orang Arab lagi pula. Orang Melayu yang bagi Walid terbaik lah dalam adab-adab menyembelih. Orang Melayu, pengalaman Walid duduk dekat Syarif Mansur Mekah, orang Arab tam je lah. Kita pun takut macam mana dia sembelih. Bagus orang Melayu, adab menyembelih ni bagus, dijaga. Jadi dalam masyarakat Arab ni, kalau dalam masyarakat Melayu kita memang jaga sembelih, tapi kalau tak sempurna, sembelih tu sempurna, tapi kerana darah dari penyembelihan tu tak dapat keluar sempurna, itu yang daging tu bau. Tapi dalam masyarakat Arab memang bau je daging dia. Cincai astagfirullahalazim. Sah penyembelihan tu, tapi kita kata penjagaan tu kurang, adab tu kurang, itu yang berbau. Jadi binatang yang dikasih, dimandulkan, yang ternakan tu,
lazimnya dia tak ada masalah daging berbau. Tak ada. Kerana bau daging ni rupa-rupanya ada mempengaruhi soal taste, perasaan binatang ternakan itu sendiri. Jadi apabila binatang yang diternak, kambing, lembu, unta tu dimandulkan, ianya dapat mengurangkan tumpuan perasaan taste binatang itu sendiri. Maka binatang itu akan lebih tumpukan kepada lazim makan. Dia ditumpukan kepada soal menggemukkan, membanyakkan daging, mengurangkan lemak, dan memperelokkan ataupun daging yang ranum. Sedapkan daging tu. Tu yang nak difahami perkara tu. Baik. Timbul persoalan yang menyatakan apa hukum. Ni dah kata belajar tasawuf, ni belajar fiqh pula. Cuma kita nak sebut sandaran, nak macam bagaimana. Jadi datang perbahasan tentang mengkasihi binatang-binatang, bukan peternakan, peliharaan. Yang jelas binatang-binatang peliharaan diharamkan kita mengkasihkan, memandulkan. Kerana ramai yang bela kucing, maka dilarang memandulkan kucing. Baik. Ada binatang yang mempunyai ciri-ciri kehebatan yang lain, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 8 suratun Nahl. Kuda, bagal, keldai, wal khayla wal bighala wal hamir. Allah Ta'ala sebut 3 tu. Wal khayl, kuda, wal bighal, bagal, dan keldai. Ayat 8 suratun Nahl. Litar kabuha, Allah sebut tu. Dan wazina. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Ta'ala jadikan kuda, litar kabuha wazina. Baik. Maka ayat 8 suratun Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut 3 binatang ni. Kuda, bighal, bagal, orang kata bagal, dan keldai. Ada persamaan antara bagal dengan keldai. Tapi ialah bila Walid duduk Syarik Mansur, Makkah Al-Mukarramah, 6 km daripada Masjid Haram, baru kita faham, beza bagal dengan keldai ni. Tak apalah, kita bahas kemudian lah. Kita bahas. Kerana litar kabu kan, litar kabu wazina. Allah Ta'ala jadikan kuda ni untuk ditunggangi dan perhiasan. Allah Ta'ala jadikan bighal juga sebagai tunggangan dan perhiasan. Allah Ta'ala jadikan juga himar tunggangan dan perhiasan. Baik. Kita tinggalkan bagal dengan keldai lah. Kita nak bagi tumpuan kepada wal khail, iaitu kuda. Maka tak. Nanti cerita. Kerana kuda ni dia ada kategori-kategori dia. Di sana kuda lain baik. Ya. Kerana orang Arab, dia kalau sebut kuda tu, dia akan masukkan alif lam.
al-khail. Oh, kalau al-khail tu dia tahu tu kuda. Kalau khayal, dia khayalan lah. Percakapan dia. Alif lam tu tahu. Seperti al-fars. Orang Arab kalau sebut al-al tu kita al-fars, tu kuda. Tapi kalau faras tu benda yang lain. Cerdik. Faras tu cerdik. Bijak. Cerdik, bijak, faras. Tapi kalau dia kata al-fars, al tu untuk kuda. Baik. Al-al tu dah jelas. Maknanya satu penghormatan untuk si kuda. Dalam Al-Quran kan sebut wal adiyati dhabha. Al-adiyat itu juga merujuk kepada kuda-kuda khas untuk berperang. Ya, maknanya kalau kuda untuk tunggangan biasa lain, kuda untuk makanan lain, ternakan lain, kuda untuk perang ni lain, kuda untuk Olimpik lain. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengiktirafan kepada kuda yang berperang. Wal adiyati dhabha. Dhabha tu dia punya nafas dia. Nafas kuda tu. Jadi ini belajar kuda pula ke? Bukan, kerana nak bahaskan tentang daripada banyak-banyak binatang. Daripada banyak-banyak binatang, bukan binatang buas, tapi binatang ternakan. Ya. Paling hebat adalah kuda. Kuda bukan al-bahimah. Kenapa? Kerana kuda tak ada taring. Gigi kuda hampir sama dengan gigi manusia. Dan kita pun faham kuda makan apa. Kuda makan rumput. Sama seperti lembu. Dan cuma kuda tu dikira al-an'am kerana kuku dia. Kuku kuda tu dia sama macam kuku lembu, kambing. Baik. Maka datang perbahasan. Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hujah yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Maknanya Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi wafat pada 676 Hijrah, bersetuju dan berpegang dengan hujah-hujah Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahawa halal daging kuda dan harus memakannya, dan dagingnya halal, harus memakannya. Tetapi mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abi Hanifah menyatakan makruh makan daging kuda. Halal dagingnya, makruh memakannya. Mazhab Syafi'i halal dagingnya dan harus memakannya. Mazhab Malik dan mazhab Imam Abi Hanifah halal dagingnya, makruh memakannya. Baik, bukan nak bahas tentang dalil. Nak bahas tentang dalil. Tinggal lagi kenapa Imam Malik dengan Imam Abi Hanifah setelah menyatakan halal dagingnya, kenapa makruh pula memakannya? Kerana ayat 8 surah An-Nahl. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan dagingnya, dia kata. Tetapi kerana maknanya kita kata litarkabu dan wazinah tu, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di situ dua objektif. In English language you call that lah. Dua objektif utama untuk kuda ni. Begitu juga baral dengan hamir. Apa dia? Yang pertama tunggangan, yang kedua perhiasan. Bukanlah untuk makan, tapi kalau terdesak nak makan daging, silakan.
Baik. Perbahasan panjang. Sehingga Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi wafat pada tahun 808 Hijrah, dalam kitabnya Hayatu Hayawanil Kubra bahas benda ni. 600 tahun yang lalu dah bahas perkara ni dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, menjelaskan tentang kenapa boleh berlaku perbezaan mazhab. Walaupun semua mazhab menyatakan halal dagingnya, tetapi ada yang menyatakan harus makan, makruh makan. Baik. Yang kita kata yang jelas kuda ni dalam kategori Al-An'am. Dia bukan kategori Al-Bahimah. Binatang puas, jelas. Makan je lah. Tapi rata-rata mereka yang bermazhabkan Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, apabila dah halal daging tapi makruh makan, memang mereka tak makan. Kalau Imam Hanbali, ya, ikut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada tetapi, kalau berbual dengan budak-budak Arab, dulu belajar kat Syarif Mansur, duduk kat Syarif Mansur, memang budak-budak Arab kata dia tak nak makan. Memang bawa apa dia tak makan. Wahal mazhab dia pun, Imam Ahmad Hanbal pun seperti Imam Syafi'i. Antara dia kata daging kuda tu panas. Daging kuda tu panas. Baik. Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi yang wafat 808 Hijrah menyatakan bahawa disebut Al-Khail lagi pada khayala. Maknanya kenapa disebut khayala tu? Kerana kuda adalah binatang tunggangan yang mengasyikkan. Kalau kita akan naik kuda, asyik dengan tunggangan kuda. Jadi jangan naik kereta lembu, membosankan. Naik kereta kuda, mengasyikkan. Kuda tunggangan yang mengasyikkan, tunggangan yang menyeronokkan. Maka tidak ada di sini, maknanya Olimpik tak buat tunggangan lembu, tapi Olimpik buat tunggangan kuda. Kenapa Olimpik tak nak buat tunggangan gajah? Kan? Biar orang kata dunia ternak gajah lah. Tak. Ada soal kuda. Dan Olimpik menyediakan berapa pingat emas melalui kuda. Kena kita tengok. Kerana dia Al-Khail, binatang yang mengasyikkan. Apabila kita menunggang kuda tu, mengasyikkan, menyeronokkan, menggembirakan. Sebab itu disebut litarkabu wazina. Bukan sekadar tunggangan. Tu balik ke binatang-binatang. Kenapa? Banyak binatang jadi muannas. Wazina dan perhiasan. Maknanya apabila kita tunggang kuda tu, keseronokan itu perhiasan, keseronokan, kegembiraan, kepuasan. Dulu memang kalau dekat Keroh sana, kat Pondok Patih tu, kalau nak tanam semula getah, dia orang akan guna kuda kampung, kuda padi tu. Tapi kita nak kata macam mana kan, kerana nak ternak, nak jaga kuda tu yang tu, tapi dia orang kata seronok dengan kuda. Kita akan lupa yang lain kalau kita asyik layan kuda. Kita akan lupa yang lain. Kita seronok dengan kuda ni kerana kuda memiliki perasaan yang lebih hebat. Sebab itu tidak ada pertandingan anjing dekat Olimpik. Kerana kuda tu perasaan dia tu, dia memahami perasaan manusia. Dan manusia memahami perasaan dia, kuda. Tetapi
Ini pendapat. Sebab itu mazhab yang lain, Imam Abi Hanifah dengan Imam Malik meletakkan makruh. Kerana memang boleh makan daging, tapi dagingnya panas itu dia kata. Jadi ditakuti perasaan manusia ini ikut seperti perasaan kuda. Yang mana kehebatan kuda itu pada kemaluannya. Pada kemaluan dia. Jadi mana-mana kuda. Sebab itu ada hadis riwayat Imam Ibn Majah, Rasulullah melarang mengkasi kuda. Maka sahabat terkejut. Bukankah kuda tu dalam kategori binatang ternakan yang boleh makan dagingnya? Kalau dah boleh makan dagingnya, tumpuan untuk daging, tumpuan untuk kurangkan lemak, kenapa Rasulullah larang kuda tu dikasih? Kerana kalau kuda tu dikasih, hilanglah kehebatan kuda. Pandai. Wal'adiyadi dhabha. Kalau kuda tu pergi Olimpik, kalah punya. Mati Istilahnya. jadi dungu kan. Masa Wadik belajar diploma kat UTM dulu, UTM kan ada kuda-kuda yang Sultan kasih kan. Jadi ada seorang ustaz tu di Pelawa. Ustaz Anapia tak ada ni ke? Ustaz Anapia tak ada ni ke? Join kami lah dalam kelab kami kuda ni. Ustaz Anapia kena belajar kat sini. Saya kata bukan apa, kerana mazhab lain meletakkan bahawa makruh makan daging. Tu ustaz tu tanya, Syekh, apa kena mengena daging kuda pula dengan nak belajar kuda ni? Bukan, aku cakap, maknanya kalau setakat kita lah orang yang tak berduit, nak bela kuda, baik tak payah, kerana kos tinggi untuk kuda. Dia kenapa Syekh? Kerana kita kena jaga kemaluan kuda. Entah ni cerita apa? Kenapa Ustaz Nafi cakap macam itu? Panjang. Jadi kita kalau nak, maknanya nak orang kata ternak kuda, kena jaga kemaluan dia. Baru dia mempunyai kekuatan dan perasaan yang hebat. Barulah dia akan ikut arahan kita. Barulah ustaz tu kata, badan Syekh, mazhab lain menyatakan makruh makan daging, nanti perangai macam kuda. Pun macam itu pendapat. Walhal mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan harus makan daging kuda kerana halal. Panjang perbahasan. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.